Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang sekasihi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah kerana dengan limpah kurnia terdapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini. Kita berada di dalam satu majlis zikrullah. Majlis untuk kita mengingatkan tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita adalah tergolong dari kalangan hamba yang mendapat anugerah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya harapkan kepada tuan-tuan yang mendengar diminta tekankan butang share sebagai satu perkongsian kita pada malam ini untuk sama-sama kita mengambil manfaat dan peringatan untuk kita bersama. Kerana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu ialah untuk kita memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada malam ni sama-sama kita mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kebetulan kita berada di musim PKPB, kerana banyak tempat-tempat yang kita tidak dapat hadir untuk majlis ilmu di dalam kuliah maghrib ini. Maka saya mengambil kesempatan untuk mengisi dengan tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua, agar ianya akan dapat menjadikan kepada kita manfaat sama. Dan insyaAllah sebelum kita berhenti, kalau di kampung saya ni di Bukit Gantang, maghrib isyaknya akan masuk pada pukul 8.12. Saya akan berhentilah, kebetulan rumah saya depan dengan surau. Kita berhenti sakat itulah kalau dekat dengan masuk waktu isyak. Pada malam ni saya ingin berkongsi sama-sama dengan tuan-tuan semua berkenaan dengan satu tajuk yang memang semuanya kita pernah dengar dan sering kita dengar. Tapi tidak mengapa, benda-benda yang baik ini, apa yang penting ialah yang saya berikan peringatan ini, pentingnya ialah peringatan untuk diri saya. Peringatan untuk diri saya yang juga sebagai seorang manusia yang diberikan Allah Ta'ala nafas ataupun nyawa, maka sudah tentu saya juga akan menemui kematian.
Jadi pada malam ni, saya akan bicarakan berkenaan dengan peringatan maut. Peringatan berkenaan dengan zikrul maut. Berkenaan dengan peringatan berkenaan dengan kematian. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tajuk pada malam ni kita akan sambung lagi kalau tidak sempat untuk kita nak habis pada malam ni. InsyaAllah di masa-masa yang lain kalau tidak sempat habis, mungkin tak habis lah. Kerana tajuk ni tajuk yang agak panjang, kita nak bincang. Selalu kita dengar ayat berkenaan dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menemui kematian. Kita mati ni sebab apa? Sebab kita hidup. Kalau kita tak mau mati, kita jangan hidup. Dia punya sipir dia mudah. Sama juga kita akan sampai ke akhirat. Sebab kita duduk di dunia. Kalau orang yang tidak pernah hidup di dunia, dia tak akan sampai ke akhirat. Jadi kita ni pula apabila hidup, lawan dia mati. Sama ada kita nak ke tak nak, mati itu akan datang kepada kita. Mati itu pasti mari. Dia tak kira sama ada dia kaya ke, mati. Dia miskin, mati. Dia Perdana Menteri, mati. Dia menteri, mati. Dia raja, mati. Dia hamba, mati. Dia ustaz, mati. Dia orang alim, mati. Dia orang jahil, mati. Orang baik, mati. Orang jahat, mati. Semuanya mati. Jadi soal mati ni soal yang kita akan temui berkenaan dengan soal mati ini. Sebab itu apabila kita hidup, maka setentulah sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang saya baca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan menemui kematian. Jadi sebab apa kita ni kerana mengingati tentang soal mati. Kerana itu adalah merupakan perkara yang sering diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sering memperingatkan kepada kita. Bagaimana Nabi menyebut, dia kata, ayun nas akyas. Manakah manusia yang dianggap manusia yang cerdik, yang pandai? Iaitu Nabi sebut, qala aktsaruhum lil mauti zikra. Iaitu mereka yang banyak mengingati tentang mati. Dan wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas, kata Nabi, atau kama qala. Iaitu mereka yang sebaik-baiknya membuat persiapan, dan itulah dikatakan sebagai orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak. Kerana orang yang melakukan isti'dad lil maut, membuat persiapan yang baik untuk kematian itu, ialah merupakan perkara yang perlu kita kena ingat. Ini adalah dianggapkan sebagai orang yang cerdik. Kenapa? Orang yang mengingatkan kepada mati ini kerana dia wawasan dia tu jauh. Wawasan dia tu wawasan sampai ke akhirat. Itu yang dikatakan sebagai orang yang cerdik, orang yang pandai. Lantaran daripada dia melakukan satu perkara tadi, dengan kebijaksanaan dia,
Dia membuat persiapan-persiapan sebagai satu persiapan yang rapi untuk menghadapi tentang kematian. Maka dengan sebab itu, kita katakan tadi ialah, orang ini ialah merupakan orang yang bijak, orang yang pandai, kerana mereka yang membuat persiapan-persiapan yang begitu baik untuk mengingatkan tentang soal kematian ini tadi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila kita sebut tentang apa yang dimaksudkan dengan, kerana mati ni kita memang disuruh kita ni ingat selalu berkenaan dengan mati. Ingat selalu berkenaan dengan mati. Hatta kita nak tidur sekali lagi. Nak tidur nanti pun, supaya nak recall balik berkenaan mati juga. Antaranya kita berdoa, kita kata apa? Bismikallahumma ahya wa amutu. Dengan nama engkau ya Allah, yang menghidupkan aku dan juga yang mematikan aku. Itu waktu kita nak tidur. Bangun pagi besok pula, mati juga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Mati juga. Syukur ke Allah. Sebab Allah Ta'ala menghidupkan aku selepas daripada kematian. Lepas daripada kematian, Allah Ta'ala hidupkan aku selepas daripada kita mati. Sebenarnya tidur itu ialah mati sementara. Dan kita mati pula ialah mati buat selama-lamanya. Kita mati ni ialah mati, kita hidup, tidur sebenarnya, itu adalah merupakan kematian sementara. Dan kita mati pula, mati buat selama-lamanya. Sebab tu waktu orang tidur, dia tidak dinilai berkenaan dengan amal kerja dia. Kerana malaikat kiraman katibin mencatat segala amal kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Malaikat raqib dan atid ni mencatat segala amal yang kita lakukan. Kecuali 3 dia tak catat. Sebagaimana Nabi sebut, rafa'al qalam salasah. Terangkatnya qalam tak dicatat berkenaan dengan amalan kita itu, ialah pertama ialah as-sabi hatta yahtalim. Kanak-kanak sehinggalah dia baligh. Waktu kanak-kanak, sebab tu kanak-kanak ni disebut sebagai anak syurga. Dia tak ada dosa, budak-budak ni. Dia tak ada dosa. Dia anak syurga. Kalau dia meninggal besok bighairi hisab, dia tidak dihitung sebab dia tidak mempunyai tanggungjawab ataupun taklif sebagaimana seperti mana kita. Kita semuanya ada taklif ataupun ada tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Kerana kita adalah merupakan orang yang mukallaf, yang mesti kita ada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kanak-kanak tidak. Sebab tu kanak-kanak ni bukan setakat undang-undang hukum agama kita katakan tadi. Hatta kita katakan berkenaan dengan orang yang di segi hukuman dunia pun, kanak-kanak ni bila dia buat orang, dia bunuh orang, dia tidak dihukum kerana dia kanak-kanak. Satu. Yang tidak dicatat berkenaan dengan amal dia. Yang kedua ialah orang yang an-naim hatta yastayqas. Orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Orang tidur, dia tidak tahu apa benda dia buat. Tu orang tidur, nama dia tidur. Dimaafkan kalau dia tidur. Kerana tidur tu, dia tidak
catat berkenaan dengan amal dia. Ada orang tanya lah, Ustaz, kalau saya dah tertidur, tak bangun subuh ni macam mana? Tapi kalau dah tahu kata kita tu tak boleh bangun subuh, yang kita duk pergi tidur pukul 4, pukul 5 tu pasal apa? Tak boleh. Tu jadi berdosa balik kita tidur. Kerana menyebabkan kita tak boleh bangun subuh. Ini maksud dia, dia tidur. Dia tidak ditaklifkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidur. Sebab tu kita bila bangun tidur, sunat kita basuh tangan. Kerana kita tak tahu apa yang kita pegang sewaktu kita tidur tadi. Inilah yang dikatakan. Yang ketiga ialah yang tak dicatat segala amal itu tadi ialah apabila dia mabuk sehingga hatta yaqil, sehinggalah dia itu sedar. Mabuk bukan mabuk arak. Bukan kerana minum arak, bukan kerana minum toddy sebagainya. Tetapi ialah memang dia itu mabuk sungguh. Dia mabuk. Maka dia tidak akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran daripada kerana dia tidak menerima taklif ataupun tanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mabuk, dia tak sedar. Kalau dia mabuk, misal kata dia pitam atau sebagainya, itu maka dimaafkan. Maka dia tidak akan dikenakan yang kita katakan tadi, hukuman dia tu tadi tidak dikenakan. Baik tuan-tuan. Jadi sebab itulah apabila kita nyatakan orang yang tidur, maka dia tidak akan diseksa, tidak akan dicatat segala amal dia. Anak-anak yang buat dosa tidak dicatat, begitu juga dengan orang yang mabuk sebagainya. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, berkenaan dengan apa yang kita katakan maksud ingat kepada mati. Apa yang dikatakan tentang yang disebut tentang zikrul maut. Ingatan mati ni apa dia? Yang pertama ialah bila sebut tentang ingat mati, maksud dia, kita merenung orang yang hendak menghadapi mati. Nak menghadapi mati. Dan kita fikir pula, bagaimana pula nasib kita. Bila kita tengok orang yang meninggal dunia, maka kita melihat. Kadang-kadang kita tengok Alhamdulillah. Apabila kita tengok Sianu bin Sianu, dia meninggal dunia dalam keadaan orang yang saleh, orang yang baik. Orang yang baik, terkenal sebagai ahli surau, ahli masjid, sebagai orang yang banyak berjuang, yang banyak infak, yang banyak wakaf. Kita tengok kehidupan dia, kehidupan yang banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah, anak isteri dia, keluarga dia, dia menjadi ketua keluarga yang baik, dia menjadi isteri yang salihah. Kita tengok dia, tapi kita mikir pula, apa nasib aku pula akan datang? Apa akan datang? Jadi kita fikirkan kalau kebetulan hak kawan, hak meninggal tu orang yang baik. Itu kita mengingatkan tentang kematian. Kawan kita, Alhamdulillah dia mati dalam keadaan yang baik. Kita pula belum tentu. Kita tak tahu apakah nasib pengakhiran hayat kita. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang sebenar. Kawan kita, kita tengok dia berakhir dengan husnul khatimah. Dan kita pula, kita tak tahu apa nasib kita. Ini maksudkan ingat mati itu. Kita mengingatkan tentang bagaimana untuk kita, apabila kita tengok kawan-kawan kita yang sedang menghadapi mati dan kita tidak tahu. Ada yang kita tengok pula,
Ini bila sebut tentang maksud ingat mati ni, kita tengok tentang ada orang yang kawan-kawan kita pula yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Keadaan yang buruk. Kita minta berlindung daripada Allah Ta'ala dan kita minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa dia. Karena kita lihat dia berakhir dengan hayat dia. Mungkin keadaan yang minum arak, berjudi, berzina. Maknanya hidup dia tu dalam keadaan yang su'ul khatimah, kita katakan. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala supaya kita tak jadi macam tu. Kita tak jadi macam tu. Kita tidak mahu kita pula tergolong dari kalangan orang-orang yang seperti begitu. Itu dua keadaan. Jadi kita tengok nasib kita. Kita tak nak nasib kita macam nasib kawan kita yang su'ul khatimah. Kita nak supaya nasib kita ini ialah husnul khatimah. Dalam keadaan yang baik, itu yang kita nak. Bukan dalam keadaan yang buruk. Kita tak mau berlaku gitu. Itu yang dikatakan, apa yang dimaksudkan ingat pada mati itu, kita mengingatkan tentang merenung orang yang sedang menghadapi mati. Sedangkan kita pula, nasib kita mikirkan, apa nasib aku untuk menghadapi tentang kematian tadi. Itu satu. Yang kedua, bila sebut tentang maksud mengingati mati itu ialah, iaitu kita memikirkan betapa dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut ini, tuan-tuan, sakit. Sakit, nak meninggal ni sakit. Dan Nabi SAW pun jaga kepada kita supaya antara doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ringankan kepada kita dengan sakaratul maut. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ka'ab, seorang sahabat Nabi, "Ya Ka'ab, tolong terangkan kepada aku, kepada kami berkenaan dengan mati ni macam mana?" Maka Ka'ab pun dia bagi tahu, dia kata, mati ini ibarat seperti mana pokok berduri. Pokok berduri. Yang dimasukkan dalam tubuh kita. Duri. Duri, kalau kita kena duri kan. Duri itu, okey lah kan. Masuk dalam tubuh kita, duri. Dia kata, maka duri itu pula berakit dengan urat. Maka duri itu duri yang mencengkok pula. Macam kita kata, mata kail tu. Mata kail tu kan. Kalau kita duduk, orang yang duduk pergi mancing ikan, dia tahu kan bagaimana mata kail yang yang lekat dekat insang ikan tadi. Supaya ikan tu tak, apabila dia telan mata kail tu, dia tak boleh nak lari. Sebab bentuk mata kail, itulah bentuk duri yang kena pada batang tubuh, kita katakan. Lalu dicabut oleh seorang yang kuat sehingga dapat memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tertinggal. Coba bayangkan. Bayangkan kalau kita kena duri. Tu duri kadang-kadang duri hak betul tu pun sudah teruk. Ni cuba bayangkan duri yang adanya pula lengkok lain, yang apabila kita tarik duri tadi, menyebabkan akan terlekat isi ataupun tertinggal barang-barang hak dalam tu lagi, duri dalam tu. Itulah keadaan yang dikatakan bentuk sakaratul maut. Sallallahu alaihi wasallam, kita tengok nak menghadapi sakaratul maut pun, Nabi pun sakit. Tu baginda yang tidak ada dosa, maksum. Sebab itulah baginda berdoa, semoga umat dia tu diringankan tentang berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mati ini. Sayangnya Nabi kepada kita semua.
pada kita semua. Kan? Orang Nabi Sakaratul Maut ni, dia memang, apa dia? Antaranya dia dahaga. Amat dahaga sangat. Sebab tu sunat kita ambil air, letak dekat dengan bibir dia tadi. Ibarat kata waktu tu dahaga dia, kalau beri satu laut pun, air laut pun dia tak akan hilang dahaga dia. Maknanya ibaratkan gitu. Dan kita pula, waktu kita nak menghadap orang menghadapi sakaratul maut, selain daripada kita berdoa kepada dia, kita baca Yasin supaya memudahkan dia juga. Dan juga disebut untuk kita membaca surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du untuk menyenangkan roh dia itu keluar. Dan waktu itulah, dan di sinilah kita dapat tengok bagaimana hasil daripada didikan kita kepada anak-anak kita. Waktu ini kita nak tengok amat diperlukan sangat. Orang yang kita sayang dan dia sayang kepada kita anak-anak ni, mereka lah amat berperanan sangat-sangat ketika itu untuk nak itu dimaksudkan dengan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak meninggal itu dengan kalimah la ilaha illallah. Yang kita talqinkan itu tu dia sedang berlawan, dia challenge. Dia challenge waktu tu iblis sedang nak menghasut dia untuk nak ajak bersama-sama dengan dia. Nak ajak bersama-sama dengan dia ketika itu. Dan ketika itulah kita menjadi kewajipan kepada ahli keluarga dia, kalau bolehnya orang yang dia sayang, orang yang dekat dengan dia, membisikkan la ilaha illallah. Bisik pelan-pelan kat telinga dia. Bisik gitu. Bila dia tengok, kita tengok dia tu tenang, okey. Kalau dia tengok mulut dia tu bercakap merapu benda lain, kita bisik lagi. La ilaha illallah. Kita bisik dekat telinga dia. Walaupun mungkin kadang-kadang dia tak sebut dekat lidah dia, yang penting hati dia tadi. Kerana waktu itu kita bimbang, inilah waktu yang syaitan dia akan mencari peluang untuk nak ajak masuk geng dia. Ini janji syaitan dengan Allah Ta'ala waktu dia dihalau daripada syurga. Dia nak hasut anak Adam, macam ni cerita dia. Waktu kita sihat, waktu kita baik, waktu kita duduk-hidup, tak boleh nak hasut. Dia kata, aku last chance. Peluang terakhir kepada aku ialah aku nak supaya aku dapat tarik dia masuk dengan geng aku. Ini yang berlaku dan terjadi. Dan oleh itulah kita, supaya kita talqinkan dengan orang yang hendak meninggal, itu bentuk dia. Itu yang kita lakukan. Orang-orang yang baik, ini yang kita kena lakukan kepada orang yang nak meninggal. Kerana kita harapkan supaya perakhiran hayat seorang itu, sebagaimana Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu ialah dinilainya ialah di hujung. Di hujung penilaiannya. Nilai hujung tadi. Mungkin kadang-kadang pada awalnya orang yang tidak baik, tapi berakhir dengan orang yang baik. Ini yang dimaksudkan dengan apabila kita bincang bab ingat kepada mati. Itulah yang kedua tadi kita kata tadi. Memikirkan bagaimana tentang dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu yang kita ingatkan apabila kita bincang bab sakaratul maut. Dan yang ketiganya, apabila kita maksud yang dikatakan ingat kepada mati ini, kita memikirkan tentang berapa lama kita akan hidup lagi. Kita fikir berapa lama kita akan hidup pula. Tak ada orang kampung kita hidup dia sampai 200 tahun, tak ada. Tak ada berlaku. 150 tahun pun tak ada. 120 tahun tu kita adalah dengar-dengar. Tapi tak ada dari kampung-kampung saya pun, saya ingat. Hak umur 80 tahun adalah lebih kurang. 90 tahun tidak ada. Tak ada lagi 90 tahun.
Kebanyakan 100 lah. Jarang. Ya, 120 tahun tu ada. Tapi nak sebutnya, jarang ada. Adakah kita menjatuh? Saya sekarang dah umur 57 tahun. Bila kita renung bab umur 57 tahun ni, tuan-tuan, signal awal lah sebenarnya. Kalau tengok traffic light tu, kira lampu kuning. Kerana Nabi SAW sendiri pun, baginda, dia wafat ketika umur 63 tahun. Jadi bila kita ingat, mati ni, mengingatkan, bila pula kita akan mati. Umur hayat kita, bila kita akan menemui kematian. Ini mengingatkan kepada kita semua. Bila pula kita akan menemui kematian. Ini yang kita tidak tahu. Kerana umat Nabi Muhammad SAW ialah umat yang kita sebut sebagai orang yang tak panjang umur. Umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Tak panjang umur umat Nabi Muhammad. Sebab tu kerajaan pun bila bagi pencen tu elok lah. Bagi pencen 60 tahun. Lepas makan pencen 3 bulan, 4 bulan, mati. Kita umur kita. Kalau panjang umur pun, orang kata, nikmat macam selalu saya sebut dalam ceramah kuliah saya. Saya kata apa? Nikmat hidup ni, 40 tahun ke bawah ya. 40 tahun ke bawah ya, nak nikmat makan sedap, nak nikmat tidur, nak nikmat enjoy, nak nikmat travel apa semua, nak berjalan. 40 tahun ke bawah. Mari dah 50 tahun ke atas macam kita ni, tak ada. Dulu makan nasi sehari 3 kali, sekarang nasi sehari sekali. Dulu gula kita katakan sekilo, mungkin kadang-kadang tahan sebulan, 15 hari, 17 hari. Sekarang gula kadang-kadang pun 3 bulan pun tak habis. Kan? Maksud apa? Semua kita dah kontrol gula, kontrol macam-macam. Benda tu. Ini benda-benda yang... Jadi kita renung, sebab apa? Kita juga akan menemui kematian di sana. Kita merenungkan tentang bilakah pula kita akan menemui mati. Kan? Menemui mati. Kerana bila berapa kita nak hidup? Nak hidup bila lama? Berapa lama kita duduk? Sebab itulah waktu kita duduk macam ni, kita fikirlah berkenaan dengan hal-hal kematian dan amal kita. Mati sepasal. Bekalan amal kita cukup tak? Itu masalah dia. Bekalan amal kita. Ini yang kita duduk, fikir yang kita duduk, renungkan gitu. Jadi sebab itu apabila kita sebut tentang hal-hal maksud daripada kematian itu, maksud mati itu ialah kita kira berapa lama kita pula akan menemui kematian kita tadi. Kematian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali ialah bila mengingatkan tentang mati, kita merenung kawan-kawan kita yang satu kelas, satu fakulti, satu jabatan, satu masuk kursus induksi bersama lapor diri. Ada yang telah meninggal dunia, banyak. Dan persoalan dia, bila pula kita? Kawan-kawan kita sudah pergi dulu dah. Allah Ta'ala jemput dia awal daripada kita. Kita juga akan turut di sana. Macam kita selalu diungkapkan ketika kita ke kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Salam sejahtera kepada ahli kubur. Antum engkau dah pergi dulu. Wa nahnu lahiqun. Kami akan pergi kemudian. Jadi itulah yang dikatakan bila sebut tentang mengingatkan tentang kematian, maka kita merenung kawan-kawan kita sudah meninggal dan kita juga akan ikut mereka pada masa akan datang nanti. Dan kita juga akan kembali macam mereka. Mereka sudah pergi dan pula yang lebih penting sekali ialah kita tengok kawan-kawan kita pergi, bagaimana bentuk kesudahan dia. Kesudahan kawan-kawan kita. Kalau mereka itu, kawan-kawan kita yang pergi itu, pergi kesudahan yang baik. Terkenal sebagai orang soleh. Orang yang baik, sebagai orang yang banyak bercakap Islam, berjuang Islam, bagai alhamdulillah. Jadi apa nasib ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak berada di tahap yang ataupun track yang betul yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah untuk pada malam ini. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat yang bermakna kepada
kita semua. Dan insyaAllah kuliah kita ni akan sambung lagi. Saudara akan tengok melalui pengumuman yang akan saya umumkan melalui Facebook saya atau page saya tadi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min hazan. Allahumma arzuqna rizqan. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim wa sallim bil Qur'anil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wahdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah rabbil. Terima kasih kepada tuan-tuan semua kerana sudi untuk menjadi pendengar yang baik.